Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada saya serta rakan-rakan sekalian yang dihormati Dr. Marwan serta rakan-rakan dan sahabat sekalian. Jadi kami daripada grup 2 pada hari ini akan membentangkan serba sedikit mengenai tentang falsafah yang bertajuk laporan kami, iaitu cerita tentang filem yang kami pilih iaitu Mat Kilau. Jadi izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama yang diberi ialah Muhammad Nazmi bin Yusli, nombor metrik H22A0811. Saya tidak berkeseorangan, saya bersama rakan-rakan sepasukan saya iaitu yang dibarisi oleh di sebelah kanan saya iaitu Nama saya Muhammad Anif bin Santuri. Nombor metrik saya H22A0401. Nama saya Nur Mahirah binti Muhammad Yusof. Nombor metrik H22A0559. Nama saya Nur Aina Awati Binti Zahari, nombor metrik H22A0534. Nama saya Nur Aina binti Muhammad Nur, nombor metrik H2002. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Al-Mu'min bin Muhammad Zaidi. Nombor metrik saya H22A0689. Okay, nama saya Muhammad Afizal Daniel bin Abdullah. Nombor metrik H22A0927. Okey, baiklah, ini merupakan barisan yang bersama dengan saya untuk membentangkan serba sedikit tentang laporan yang kami buat mengenai tajuk iaitu filem Mat Kilau. Jadi sebelum kami pergi dengan lebih lanjut, izinkan saya memberi laluan untuk Alia Humairah untuk menceritakan serba sedikit introduction mengenai cerita filem Mat Kilau ini. Dipersilakan. Filem Mat Kilau ialah tentang kebangkitan pahlawan. Kebangkitan pahlawan ialah sebuah filem biografi filem 2022 dengan Syamsul dan Syarudin dari Bintang Studio Kembara. Filem ini dibintangi oleh Abu sebagai tak. Filem ini diilhamkan dari tokoh epik sejarah Malaysia iaitu Mat Kilau. Ia mengisahkan tentang Mat Kilau bersama dengan ayahandanya, iaitu Tok Gajah, dan sahabatnya berjuang bermati-matian menentang penjajahan British. Betul Khalif, Amin, Yayang Ruhan dan Johan As'ari menjayakan watak sebagai pelakon pembantu. Mat Kilau menerima rasan yang sangat positif dari penonton dan telah meraih kutipan tertinggi sebanyak RM97 juta dalam tempoh 40 hari ditayangkan. Menjadi filem dengan kutipan tertinggi di Malaysia, termasuk filem-filem tempatan dan antarabangsa bagi tahun 2022. Terima kasih Alia Humairah tentang introduction mengenai cerita Mat Kilau ini. Jadi seterusnya kita akan pergi ke topik kita yang seterusnya iaitu sinopsis filem yang akan dibentangkan oleh saudari Mairah. Jadi silakan. Okey, sinopsis filem Mat Kilau. Filem Mat Kilau ini mengisahkan tentang seorang pahlawan Melayu, Mat Kilau, bersama ayahandanya Tok Gajah dan juga sahabat-sahabatnya dalam bangkit menentang penjajahan British. Plot penceritaan ini menggunakan latar belakang pada tahun 1892 ketika penguasaan pihak penjajah British di tanah-tanah negeri Pahang. British mengeksploitasi kekayaan hasil bumi negeri Pahang milik orang-orang Melayu dengan mengenakan cukai tinggi kepada para peniaga dan juga mengaut hasil bumi penduduk serta campur tangan dalam urusan adat dan agama mereka. Tindakan sedemikian dilakukan oleh pihak British tanpa persetujuan dari orang-orang Melayu di Pahang dan sudah pasti menyebabkan orang-orang Melayu bertindak untuk menentang pihak British. Tindakan tidak membiarkan kebiadaban pihak British di bumi Pahang
berleluasa, Mat Kilau bersama ayahandanya Tok Gajah dan juga sahabat-sahabatnya bangkit menentang pihak British atas semangat untuk mempertahankan tanah Melayu dan bebas dari terus dijajah. Mat Kilau bertindak melawan British menyebabkan pihak British mengalami tekanan dan juga kerugian sehingga berlakunya pertempuran yang sengit antara mereka. Filem Mat Kilau ini berdurasi selama 1 jam 58 minit yang merupakan arahan dari Syamsul Yusof. Filem Mat Kilau ini juga dibintangi oleh artis-artis tersohor. Antaranya ialah Adi Putra, Betul Kushairi, Fatah Amin, Johan Azhari, Wan Hanafi, Datuk Jalaluddin Hassan, Datuk Rahim Razali dan ramai lagi. Filem Mat Kilau ini juga diklasifikasikan sebagai P13 dan ditayangkan dalam format 2D dan filem ini juga menelan belanja sebanyak RM8 juta. Terima kasih saudari Maira. Jadi kita akan ke isu yang seterusnya. Itu yang tidak asing lagi dalam cerita Mat Kilau ini, iaitu isu yang terdapat dalam filem ini. Isu yang terdapat dalam filem ini akan dibentangkan oleh si saudari Aina Awati. Jadi, sila. Antara isu yang dipaparkan dalam filem ialah isu yang pertama, sikap manusia yang suka diramal pada setiap watak yang terdapat dalam filem ini. Contohnya, filem ini berjaya memberi gambaran bahawa hati-hati manusia yang putih dan hitam akan berubah disebabkan oleh sesuatu perkara. Contohnya, isu tersebut dapat dilihat apabila Awang yang mengambil keputusan untuk menyerang British secara melulu tanpa mengambil kira pelbagai kesannya. Seterusnya, isu yang kedua, iaitu isu perselisihan faham. Perselisihan faham memberi banyak kesan buruk, terutamanya apabila berada dalam komuniti. Contohnya, ego dari diri Awang tercabar apabila Mat Kilau menjadi ketua, walhal dia merasa dirinya lebih layak untuk berada di tempat itu. Isu yang seterusnya ialah perpecahan kaum Melayu. Seperti yang kita tahu, perpecahan dalam kaum memberi banyak kesan buruk dalam masyarakat. Contohnya, kaum Melayu tidak mahu bersepakat dalam menentang British. Isu yang terakhir ialah isu konflik antara suami isteri. Suami isteri seharusnya mempunyai hubungan yang baik dan tidak perlu menyimpan rahsia antara satu sama lain. Sekian dari saya. Terima kasih kepada saudari Aina Awatif. Jadi kita akan pergi ke isu yang seterusnya, iaitu faktor-faktor isu yang berlaku. Kita semestinya tahu jika ada isu filem ini mesti ada punca ataupun faktor kenapa berlakunya peristiwa yang berlaku di dalam cerita filem Mat Kilau ini. Jadi seterusnya saya akan memberikan kepada saudara kita iaitu Al-Mu'min untuk membentangkan mengenai faktor isu yang berlaku. Jadi dipersilakan. Bismillah. Okey, antara faktor isu ni berlaku, yang pertama ialah semangat bersatu padu yang sangat lemah. Semangat bersatu padu ni merupakan semangat yang kena ada dalam melakukan suatu perkara dengan kata sepakat ahli kumpulan lah. Namun dalam filem Mat Kilau ni, kekuatan semangat ini sangat lemah untuk menjatuhkan pihak British di ketika itu. Hal ini dapat dibuktikan apabila Mat Kilau telah mengajak rakannya iaitu Usop untuk bersama-sama menentang pihak British. Namun hasrat Mat Kilau tidak tercapai apabila rakannya Usop menolak tawarannya kerana risau akan kesihatan ayahnya yang tidak beberapa sihat. Seterusnya, faktor isu yang berlaku ialah perasaan iri hati yang terdapat dalam diri. Hal ini dapat dikatakan apabila Raja Melayu telah mengadakan mesyuarat di istana. Mesyuarat ni diadakan bertujuan untuk memilih bakal ketua yang boleh memimpin mereka untuk menentang pihak British di ketika itu. Jadi pada mesyuarat tersebut, Tok Gajah telah memilih Mat Kilau untuk menjadi ketua yang bakal memimpin pahlawan Melayu ketika itu. Namun cadangan ini telah
cadangan ini telah mendapat persetujuan raja. Namun Awang di ketika itu tidak bersetuju dengan cadangan tersebut kerana menganggap dirinya lebih kuat dan lebih berkemahiran berbanding dengan Mak Kilau. Awang juga telah mempersoalkan cadangan tersebut serta ingin bertarung dengan Mak Kilau. Seterusnya, faktor isu yang berlaku ialah tidak mematuhi arahan ketua. Hal ini demikian kerana setelah mendapat persetujuan oleh raja-raja untuk memilih Mak Kilau sebagai pemimpin untuk menentang pihak British, Mak Kilau dan Awang telah diarahkan untuk ke Kuala Tembeling pada esok harinya. Namun Awang telah melanggar perintah Tok Gurunya. Hal ini dapat dibuktikan apabila Awang mengambil kesempatan untuk bertarung dengan Mak Kilau semasa mereka berada di Kuala Tembeling tu. Akhir sekali, faktor isu yang berlaku ialah sikap mementingkan diri sendiri. Hal ini dapat dilihat apabila pihak British telah menangkap anak Pak Deris apabila mereka mengadakan pemeriksaan di Kuala Tembeling. Ramai penduduk tanah Melayu di ketika itu telah dibunuh. Malahan anak-anak kecil pun sama. Pihak British juga telah menangkap anak Pak Deris di ketika itu. So jadi pihak British juga telah menawarkan rundingan dengan Pak Deris untuk melepaskan anaknya dari tawanan mereka. Oleh itu Pak Deris hendaklah membokarkan rahsia dan rancangan Mak Kilau untuk menentang pihak British. Jadi Pak Deris ketika itu tidak mempunyai pilihan selain menyelamatkan anaknya dari tawanan pihak British. Jadi Pak Deris telah membongkarkan rahsia Mak Kilau dan rancangan-rancangan Mak Kilau dengan rakan-rakannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Al-Mu'min kerana atas sedikit penjelasan tentang faktor-faktor isu berlaku. Jadi seterusnya kita akan menceritakan serba sedikit mengenai kaitan isu yang terbahagi kepada tiga, iaitu kaitan isu mengenai falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan konsep sejahtera. Ketiga-tiga ini akan dibentangkan oleh kedua saudara kita iaitu Muhammad Hafizul serta Muhammad Anik. Jadi saya memberikan laluan untuk mereka berdua. Jadi kita akan pergi terlebih dahulu kepada kaitan isu dan falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan konsep sejahtera. Okay, dipersilakan. Okey. Antara kaitan isu dan falsafah dalam pendidikan negara kebangsaan dalam filem ini ialah tingkah laku yang baik perlu diikut oleh semua masyarakat. Hal ini demikian kerana sikap yang perlu dicontohi oleh masyarakat dalam pendidikan kebangsaan yang terdapat dalam filem ialah mempunyai nilai akhlak yang tinggi, baik dan bertanggungjawab. Sebagai contoh, Mak Kilau merupakan anak murid yang diharapkan kerana mempunyai akhlak yang baik dan seorang yang bertanggungjawab dalam tugas yang diberikan oleh gurunya. Selain itu isu ialah masyarakat yang tidak bersatu padu. Masyarakat yang tidak bersatu padu. Hal ini akan menyebabkan negara kita akan ditindas oleh negara besar. Sebagai contoh yang terdapat dalam filem ini iaitu orang British mengatakan bahawa negara kita tidak akan maju kerana masyarakat yang berpecah belah. Dan dalam kaitan pendidikan ialah perasaan dendam seorang suami terhadap sekumpulan pelaku yang menyebabkan kematian isteri dan anaknya. Okey, seterusnya kaitan isu dan rukun negara. Yang pertama ialah rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Rukun negara yang pertama ini merupakan perkara yang berkaitan dengan agama Islam iaitu kepercayaan dan pegangan orang Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana filem Mak Kilau merupakan satu filem kemelayuan yang menegaskan hal-hal berkaitan agama. Seterusnya, rukun negara yang kedua juga boleh dikaitkan dalam filem Mak Kilau iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong, Mak Kilau dan rakan seperjuangannya
sanggup berkorban untuk melawan ancaman dan telah bertindak untuk menyerang pihak British yang telah mengganggu kedudukan Raja-Raja Melayu di Pahang pada ketika itu. Yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan ini membawa maksud bahawa rakyat Malaysia haruslah bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik. Sebagai contoh, penduduk kampung telah bertolak ansur antara satu sama lain untuk membantu Mat Kilau dan rakan seperjuangannya dalam menentang ancaman dan serangan daripada pihak British. Terima kasih. Kaitan isu dan konsep sejahtera. Tingkah laku manusia sukar dijangka menjadi permasalahan yang perlu dipandang berat. Hal ini kerana perkara negatif banyak berlaku dalam masyarakat pelbagai peringkat usia, malah dianggap remeh kerana sesetengah pihak mengatakan bahawa berhadapan dengan individu sebagai satu pengajaran. Selain itu ialah perasaan dendam seorang suami apabila kehilangan isteri dan anak yang dikasihi dengan kaitan kesejahteraan. Oleh itu, dengan membalas dendam terhadap pelaku yang menyebabkan anaknya isteri mati masih salah di sisi agama, dan masyarakat tidak bersatu padu juga merupakan masalah bagi rakyat Malaysia dalam memajukan negara. Oleh itu, konsep kesejahteraan hidup merupakan satu proses dinamik yang diberikan niat sifat manusia tentang bagaimana kemampuan mereka berkembang sama ada bertambah baik atau sebaliknya. Kehidupan sejahtera ini sangat membantu masyarakat di sesebuah negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih buat saudara Nick serta saudara Izul. Jadi seterusnya kita akan pergi pada isu yang seterusnya, iaitu langkah penyelesaian mengatasi isu-isu yang yang telah pun dibentangkan oleh rakan-rakan saya sebentar tadi. Jadi kini giliran saya untuk membentangkan serba sedikit mengenai langkah penyelesaian. Terdapat 4 langkah penyelesaian yang saya dapat keluarkan daripada faktor-faktor isu yang telah berlaku, iaitu yang salah satunya merupakan mengukuhkan semangat satu hati dalam kalangan masyarakat Malaysia. Hal ini dikatakan demikian, dengan wujudnya semangat satu hati dalam kalangan rakyat Malaysia, ia akan menguatkan lagi sifat kerjasama ataupun toleransi antara satu sama lain di antara kalangan rakyat Malaysia. Ini akan menyukarkan orang negara asing atau negara luar yang cuba untuk menceroboh ataupun cuba untuk memerintah negara kita, dan ia akan menyukarkan lagi untuk orang asing untuk mengawal rakyat ataupun mendapatkan hak daripada negara kita. Contoh peristiwa yang saya boleh ambil daripada filem Mat Kilau ini adalah orang kampung bersatu hati dalam menentang penjajahan British di saat-saat yang terakhir kerana dia membantu Mat Kilau. Pada awalnya warga penduduk kampung tidak mahu membantu Mat Kilau, namun di saat-saat terakhir mereka bersatu hati untuk membantu Mat Kilau menyerang pasukan tentera British. Itu menyebabkan tentera British agak sukar untuk memenangi dalam pertempuran tersebut. Jadi seterusnya pula ialah langkah misalnya seterusnya ialah melahirkan semangat cinta akan negara sejak dari akar umbi. Hal ini dikatakan demikian kerana semangat patriotisme ataupun semangat cinta akan negara perlulah wujud dalam diri masyarakat Melayu. Hal ini kerana jika tiada semangat cinta akan negara ataupun semangat patriotisme dalam diri, ini akan menyukarkan untuk kita mempertahankan tanah air. Contoh peristiwa yang saya boleh ambil, Mat Kilau sering menceritakan tentang sejarah tokoh-tokoh pahlawan Islam kepada anaknya. Ini akan mewujudkan semangat cinta akan negara akan wujud dalam diri anak-anak. Jadi jika tiada semangat cinta akan negara sejak daripada akar umbi, ini akan menyukarkan lagi untuk kita mempertahankan tanah air sekiranya kita diserang. Jadi seterusnya pula ialah langkah penyelesaian seterusnya ialah melahirkan sifat berani mempertahankan tanah air.
Hal ini dikatakan demikian kerana sifat berani perlulah ada dalam diri seseorang. Jika tiada sifat berani dalam diri seseorang, ini akan menyukarkan untuk kita mempertahankan dalam sesuatu hak. Sekiranya contoh kita berada dalam tekanan ataupun kita diberikan pilihan, sekiranya kita tidak berani untuk membuat sesuatu keputusan, ini akan menyukarkan bukan sahaja daripada pihak kita, malah di pihak orang lain juga. Contoh peristiwa yang saya boleh ambil ialah Mak Kilau dan rakan-rakannya berani mempertahankan tanah air daripada dijajah oleh penjajah British. Ini dapat membuktikan apabila mereka sanggup tidaklah menggunakan senjata yang canggih untuk dibandingkan dengan pasukan British, ibarat seperti langit dan bumi. Jadi ini membuktikan bahawa sifat berani yang wujud dalam Mak Kilau serta rakan-rakannya dengan menggunakan hanya senjata yang tidaklah setanding dengan senjata British, namun masih lagi berani untuk mempertahankan tanah air. Jadi yang terakhir sekali, langkah penyelesaian yang terakhir ialah melakukan sesuatu perkara dengan ikhlas dan berpandukan pada agama. Hal ini dikatakan demikian kerana keikhlasan dalam sesuatu perkara amatlah penting. Amatlah penting. Dengan wujudnya keikhlasan dalam melakukan sesuatu perkara, semestinya sesuatu perkara itu akan dipermudahkan. Saya mengambil sedikit contoh. Jika kita tidak melakukan sesuatu perkara itu dengan seikhlas hati, ini akan menyebabkan kita tidak akan menghabiskan sesuatu perkara itu ataupun kita tidak akan menyelesaikan sesuatu perkara itu dengan sempurna, ataupun kita hanya akan membuat kerja itu hanya separuh. Ibarat seperti taik-taik burung, taik-taik, saya tak ingat lah contoh peristiwa, tapi sebagai contoh peristiwa saya ambil dalam cerita Mak Kilau. Contoh Mak Kilau ikhlas berjuang mempertahankan tanah Pahang daripada penjajah. Ini dapat dibuktikan kerana dia langsung tidak meminta apa-apa habuan daripada orang kampung maupun peringkat atasan. Ini dapat membuktikan bahawa keikhlasan yang ditonjolkan atau dipamerkan oleh Mak Kilau serta rakan-rakannya demi mempertahankan tanah air, demi melihat anak bangsanya hidup aman di masa yang akan datang. Jadi 4 itu sahaja yang saya dapat rungkaikan daripada langkah penyelesaian yang terdapat dalam filem Mak Kilau ini. Jadi kita akan pergi ke rumusan yang terakhir yang akan dibentangkan oleh saudara Alia. Kita silakan. Kesalahan filem Mak Kilau ialah padu merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang tahun di agama. Kira-kira berteringkah antara satu sama lain, negara yang aman harmoni ini akan menjadi mundur dan akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu jadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum. Kerana tanggungjawab menyemai benih perpaduan dalam diri serta individu menjadi tugas rakyat Malaysia bersama-sama. Lalu, kita menghayati cabaran kata bersatu teguh bercerai dalam meningkatkan lagi kesedaran kita tentang pentingnya hidup bersatu padu. Itu saja daripada saya. Baiklah. Terima kasih saudara Alia. Jadi kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Ini sedikit lampiran yang kami dapat pamerkan kepada semua, iaitu adalah beberapa sedikit poster yang ditayangkan ketika tayangan filem Mak Kilau ini yang dikeluarkan cerita ini pada 23 Jun tahun 2022 yang dibintangi oleh beberapa pelakon-pelakon yang hebat yang berada di Malaysia. Jadi itu sahaja serba sedikit daripada kami kumpulan 2 ini. Jadi izinkan sebelum saya berpantun dan menutup sedikit dan menutup presentation ini, saya mewakili pasukan saya memohon maaf jika ada salah dan silap. Yang baik semuanya daripada Allah, yang kurang semuanya daripada diri kami, serta kami memohon maaf jika ada yang kurang. Jadi
Itu sahaja daripada kami semua daripada kumpulan 2. Jadi izinkan saya berpantun sebelum saya menutup bicara ini. Pergi ke taman bersama Anya, tidak lupa mengajak si Sri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon undur diri. Ibu Wan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa.